Ketupat ini asal daripada dicipta oleh Sunan Kalijogo, Wali Songo yang 9. Sunan Kalijogo dia buat satu makanan yang kita kenal hari ini, ketupat. Nama asal ketupat ini panjang, ketupat ini ringkasan. Nama asal ketupat itu adalah Kiblat Papat Lima Pancir. Panjang nama makanannya. Makna kalau tuan-tuan nak makan ketupat sotong, kalau ikut tajwid hak asal, kena sebut kau nak kiblat papat 5 pancir sotong sepanjang sangat. Jadi kita buat shortcut panggil tupak. Tupak gitu saya, ketupat. Kiblat papat 5 pancir maknanya 4 arah mata angin, 1 pusat menuju Gusti Allah. Ada 4. Utara, timur, selatan, barat. Tanah, air, api, angin. Semuanya balik pada yang satu, iaitu Allah. Sunan Kalijogo, dia perkenalkan ketupat. Dia nak ajar kita bahawa Syawal, bulan kita balik jadi fitrah. Sebab itu, daun ketupat ini, orang Jawa, daunnya muda itu, dia panggil daun janur. Janur itu bukan bahasa Jawa, bahasa Arab. Dari kalimat Ja'an Nur, telah datanglah cahaya, cahaya hidayah. Daun janur dimasak pakai santan. Santan ini dalam bahasa Jawa dia sebut pangapunten. Pangapunten kebetulannya maksudnya adalah minta maaf. Kemudian daun janur ini tadi dianyam bersilang-silang sebagai simbol dosa yang begitu banyak, bertindih-tindih. Dosa 2, 3, 4, 5. Banyak dosa bersilang-silang. Direbus, nanti 1 Syawal, bila nak makan, kita potong 2, di tengahnya putih. Maka dia pun berilah tazkirah pada orang ramai. Tengok, kita ni sekarang masuk banyak dosa, Ramadan kita bertaubat. Nah, tengok 1 Syawal apa jadi pada iman kita. Dia pun potong tupak, tengok putih. Inilah iman kembali pada fitrah. Orang pun faham. Itu asal usulnya, ketupat. Ada falsafahnya. Sebab itu setiap makanan yang dicipta oleh para wali-wali, semuanya ada falsafah. Makanan kita tak ada falsafah, main reka je, tak ada sebab musabak. Start daripada selatan Thailand sampailah selatan Filipina. 2 makanan wajib masa hari raya. Pertama sekali ketupat. Yang mana ketupat ini bukan sekadar di Malaysia, seluruh Nusantara. Kalau orang Jawa kata ketupat ni ngaku lepat atau mengaku kesalahan kita. Macam tadi saya cerita Sunan Kalijogo, bila masuk 1 Syawal, dia buat ketupat banyak, dia akan sedekah pula pada rumah-rumah orang. Dan bila dia sedekah ketupat di rumah orang, dia akan selit 1 kertas. Dia akan tulis 1 nota di atas ikatan ketupat itu. Dia tulis, monggo kula aturi nampi ketupat kelan santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Itu pantun dia. Bahawa terimalah ketupat sayur santan. Moga segala kesalahan mohon dimaafkan. Dia buat 1 kad. Ini budaya tok-tok guru dulu. Dia hadiahkan ke anak-anak murid dia. Macam kita sekarang hantar kad raya lah. Atau kita sekarang hantar WhatsApp ucapan selamat hari raya, begitu. Tapi zaman dulu dihantar ketupat berserta dengan ucapan-ucapan. Dimulakan di zaman Wali Songo. Sebab itu kalau kita tengok sejarah ketupat itu sendiri, dia punya nama dia bermula daripada orang Sunda sampailah orang Banjar, semuanya dipanggil sebagai ketupat. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, orang Sunda dia sebut kupat tahu. Kalau orang Banjar sebut ketupat kandangan. Orang Magelang, Kabupaten Magelang, dia sebut gerabak, tetap sama namanya ketupat. Orang belah Kota Tegal memanggilnya kupat gelebet. Kalau di sebelah Makassar, dia panggil katupa. Makassar, Terengganu adik-beradik lah, semua keturunan Makassar di sini. Begitu juga ada yang panggil lotek dan macam-macam lagi. Tetapi semuanya sama, kita balik semula pada fitrah. Makanan kedua yang dekat dengan Nusantara bila tiba saja raya, yang ada kaitan dengan fitrah, namanya lepat. Lepat juga bukan makanan orang Terengganu, tak. Makanan ini daripada Nusantara. Yang mana lepat ini
Kalau dalam falsafah Jawa, dia sebut diselep sing rapet. Artinya dikubur rapat-rapat. Baik itu lepat ini macam simbol mayat yang dibungkus dengan kuat sekali, dikapankan, supaya bila masuk raya itu jangan sambut raya tu selok sangat gembiranya. Bahawa mu kena ingat satu hari mu akan mati juga.